Jadi akhirnya bila peperangan berlaku dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang, akhirnya macam Ustaz Wan sebut tadi, peperangan dalam dunia ni berubah daripada kita boleh katakan berubah pertama sekali zaman awal dulu perang pedang, musuh depan musuh, nampak muka, aku minta muka kau, kau tengok muka aku, pancung kepala, darah keluar. Akhirnya berubah, hanya manusia berubah dengan penciptaan gunpowder. Gunpowder, bila tercipta gunpowder, terciptalah dua benda yang besar. Zaman tu dia tak panggil rifle, dia panggil musket. Yang pistol yang orang kata apa, diisi peluru, dia isi barrel, diisi bola. Lepas tu nanti dia cocok dia masuk, tu diisi gunpowder, dia tembak boom sekali. Lepas nanti isi balik. Zaman tu orang perang masih beratur panjang, tapi jarak lah, tidak ada jarak. Waktu tu penciptaan meriam, dua benda yang utama. Lepas tu muncullah zaman dia panggil modern age warfare rifle. Bila penciptaan rifle, dia sebenarnya bukanlah rifle tapi lebih kepada kemajuan teknologi yang menyebabkan rifle tu sebenarnya berubah kepada machine gun. Nanti kita mungkin kalau sempat boleh masuk cerita pasal Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yang mana penciptaan machine gun tu saja menyebabkan perang berubah daripada satu benda yang simple kepada satu benda yang kompleks. Okey. Jadi kita tengok. Jadi kita tengok zaman-zaman yang baru ni, ada yang pertama sekali bila zaman moden ni, peperangan berlaku di udara, di laut dan juga di darat. Tak ada dah darat saja, kalau udara dia panah, tak ada. Sekarang ni udara, laut, darat, semua tempat dan semua kedudukan. Jadi kita tengok first evolution pertama adalah perubahan dari segi strategi. Kita tengok apakah maksud dia. So kita tengok sini, siapa okeylah, terpaksa masuk cerita. Yang ni bab yang anda paling suka, yang saya paling suka sekali. Pertama sekali, siapa tahu Hannibal Barca? Jangan. Apa? Hannibal Barca. Tak bagaimana? Hannibal Barca. Barca. Hannibal dia Hannibal kan? Tak. Carthage kan? Carthage. Hannibal Barca pakai Carthage. Hannibal Barca ni adalah seorang pemimpin tentera yang terkenal sewaktu Second Punic Wars. Second Punic War ni adalah peperangan antara Carthage dengan Rom. Zaman tu adalah zaman di mana Rom dia belum lagi menjadi sebuah pemerintahan diktator atau pemerintahan beraja, lebih kurang. Zaman tu hanya dipanggil, waktu tu Rom dipanggil Republic of Rome. Maksudnya waktu tu buat rakyat masih dewasa dan cara pemerintah dia masih pemerintahan Greece. Center dari dia punya demokrasi tu ada dia. Okey, apa yang menarik sangat pasal Hannibal Barca ni ialah dia antara jeneral pertama yang dapat menundukkan kerajaan Rom waktu Punic War kedua. Kita tengok kalau zaman ni strategi yang dipakai adalah satu line tentera yang besar, jauh jarak dia macam ni, dua buang. Ni Rom seperti ni. Yang ni adalah tentera Carthage, tentera Hannibal. Jadi zaman ni kita tengok peperangan adalah satu peperangan bentuk 120,000 orang ke 300,000 orang berkumpul dalam tempat bertempur lawan perang. Pedang pacung cocok tembak panah. Okey, jadi apa yang hebatnya Hannibal Barca ni ialah sebelum Hannibal menyerang, dia buat satu benda. First sekali dia buat limus. Dia buat limus dekat sebelah selatan timur. Dia buat pakatan dengan kerajaan sebelah timur. Kemudian di sebelah barat dia kata dia serang satu bandar Rom. Lepas tu dia akan gunakan kapal untuk menyerang Rom directly. Kalau betul senang sikit. Jadi maksudnya okey, tak apa. Tapi lalas sekali rupanya bila tentera Rom yang bersedia dari timur, bersedia dari barat, rupanya datang dari mana? Datang dari utara. Kita tengok pada zaman dulu.
Ni letak ke tepi, dia letak Rom. Ni Rom, betul. Dekat sebelah timur, zaman ni ada Greece. Zaman ni ada Greece. Jadi dia buat satu lima akan serang di sini. Dia buat satu lima akan serang di sini. Rupanya dia ambil dia serang utara. Utara ni kenapa special sama utara? Utara ni ada Gunung Ganang. Gunung Ganang Andes kat atas ni. Ya apa rasanya menyambung apa Switzerland dan semua ni lah Gunung Ganang. Dia Hannibal dan tentera-tentera bergajah dia sanggup memanjat gunung untuk akhirnya mengejutkan tentera Rom dekat Cannae. So akhirnya apa yang dia buat? Bila dah sampai dekat battlefield tu, akhirnya Hannibal dia buat satu benda, iaitu dia membuat strategi yang tak pernah digunakan oleh tentera-tentera sebelum-sebelum ni kan. Okay, kita tengok. Okay, ni kita katakanlah ni adalah satu line battlefield kan. Lepas tu Hannibal dan tentera dia, askar dia bentuk macam ni. Manakala kalau askar Rom tak, dia berperang dalam bentuk dipanggil pilar. Satu nama lain dulu. Tapi bentuk dia lah berpeta-peta. Dia buat macam ni. Hannibal ni Rom ke tak? Tak, Hannibal adalah Carthage macam Carthage. Carthage ni satu kapal kuasa lain. Carthage dia sebenarnya bangsa sekarang ni modern day age dia Morocco, Maghribi, dekat Tunisia. Tak tahu mungkin berubah dia sebab tak sure, tapi kawasan tu lah, utara Afrika. Jadi akhirnya benda ni tak pernah dibuat oleh tentera sebab apa? Bila dia buat macam ni, dia akan melemahkan barisan di tengah. Kita tengok kalau tentera Rom dia bukan satu tumpukan. Bila dia masuk ke satu line, nampak? Kalau line ni, yang ni kalau dia bertempur, kalau ni nanti dia akan lemahkan barisan depan. Kalau barisan dia lemah pun, barisan ni akan datang cover. Tambah. Akhirnya tembus. Simple dia tu tak sama. Tapi Hannibal dia buat benda berbeza. First kali dia letakkan tentera paling lemah dia kat depan. Kenapa? Kedua, dia letakkan tentera dia paling kuat kat sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan dia letakkan tentera bergajah dia dan tentera berkuda dia dekat sebelah flank kanan dan juga kiri. Flank. Sebab sini ada tentera kuda dia, sini tentera kuda dia. Jadi akhirnya bila dia masuk bertempur, smiley. Akhirnya bila dia masuk bertempur, tentera Rom dia nampak first kali kita terlemah ke depan. Dia pakai tentera milisya. Milisya ni tentera upahan dia. Waktu dia dapat tu, waktu dia panjat gunung Alps tu, dia jumpa barbarian, kau nak perang aku, jom aku bayar. Kalau perang aku, jom aku bayar. Dia ni pakai tak pakai baju, perang dengan saudara. So memang sebabnya kalau Rom tengok, dia pandang rendah lah tentera. Jadi bila dia nampak benda tu, tentera Rom dengan penuh keyakinan serang ke tengah. Tapi dia tak sedar bahawa bila dia buat macam tu, dia akan berlaku satu istilah ni dipanggil double envelopment. Bila tentera depan ni bertempur dengan ni lemah, akhirnya tentera tepi dia kuat. Akhirnya tentera tepi ni, tentera yang di tepi bila bertempur tepuk. Yang ni kuat. Jadi ni akan sentiasa mara ke depan. Tentera-tentera ni tak boleh kalahkan kekuatan tentera di sebelah kanan dan kiri. Akhirnya tanpa disedari, tentera Rom digepung. Macam tu. Lepas tu dia tambah lagi, letak kuda dia, pusing kat belakang. Sini. Habis. Dalam masa satu hari, berlaku penyembelihan beramai 40,000 tentera Rom. Habis. Jadi, kita tengok perang tu, ni adalah perang pada zaman-zaman Sword Age lah. Maksudnya bila kita disimpulkan bahawa military genius tu adalah pada general. Okay, kita tengok perang zaman sekarang, modern warfare. Kita tengok modern warfare, kita tengok dia punya skill lebih besar. Tadi tu,
perang lain dinamakan Battle of Cannae. Kalau ikut size dia hanyalah sebesar ni. Tapi untuk perang zaman sekarang, scale of battlefield dia sini ke sini dia ada satu jarak yang sangat luas. Maksudnya seorang general dia bukan sahaja memerlukan kefahaman peperangan yang sangat luas, malahan dia memerlukan officers ataupun pegawai-pegawai tentera yang juga memahami, yang memiliki kemahiran berperang seperti general zaman ini. Lantas muncullah setiap peperangan kat sini. Waktu zaman ni, waktu modern warfare dia panggil cover and flank. Peperangan yang sangat simple sebenarnya. Tapi peperangan berlaku dalam keadaan unit by unit battle. Maksudnya hanya kita boleh tengok nanti kita akan ceritakan organisation lah. Dalam satu tentera ni. So dalam, okey, ni adalah gambar untuk Perang Dunia Kedua dekat Normandy, D-Day. Kalau saya minat World War II yang ada ni, Normandy Landings. Jadi waktu Normandy Landing ni berlaku, pertama sekali dia hantar tentera bagi terjun di sini, hantar tentera bagi terjun di sini, hantar tentera bagi terjun di situ. Lepas tu dia berlaku serang tentera kat sini. Kan boleh hantar tentera bagi terjun dulu kat depan untuk dia putuskan semua talian pernafasan pertahanan-pertahanan Jerman yang ada kat sini. So bila dia putuskan tu, maksudnya dia senang, sini tak ada resupply. Dia tak dapat reinforcement, tak dapat resupply. Okay. So bila dia masuk dan dia tawan, akhirnya boleh berlaku dengan mudah. Hanya dalam perang sekarang, apa-apa invasion pertama sekali, dia kena buat beachhead. Dan akhirnya benda ni dia nak buat beachhead lah. Beachhead tu usually, maksud dia beachhead ialah base of operation dekat pantai. Maksudnya dia mula kat situ, lepas tu dia serang ke dalam. Okay. Boleh faham ke macam tak? Okay. Apa beachhead? Beachhead. Beachhead. Pantai. Beachhead war. Pantai kepala pantai. Nak mesti pantai. Tapi maksudnya dia nak buat apa ni, base operation kat depan lah, dekat pantai maksudnya. So, Elite buat lah. betul. Elite buat kat atas. Tapi itu tak apa. So, itu pertama. Yang kedua, organisation. Perubahan dari segi sudut organisasi. Tapi saya tadi kita cerita, general dia tak mulut, dia waktu awal waktu perang pedang, general lah yang menentukan strategi, kanan ke kiri, gerak ke depan, ke belakang, ke sana ke sini. Tapi bila berubah zaman sekarang, akhirnya lieutenant ataupun orang yang paling kecil saja yang kat bawah ada 5 orang askar. Saja yang askar di bawah dia ada 5 orang ke 10 orang. Yang tu pun dah perlu menentukan, okay, kau ke sini, kau ke sini, kau ke sini, kau duduk sini, kau tembak machine gun sini, kau bagi mortar kat sini. So akhirnya dia berubah pada satu organisasi yang sangat tersusun lah. So dalam sejarah perang, dalam sejarah ketenteraan, tentera profesional pertama yang direkodkan adalah tentera Sparta. Maksud tentera profesional adalah tentera standing army. Maksudnya tentera yang full time, tak ada kerja lain. Kalau kita tengok zaman-zaman Rasulullah SAW, tentera dikerahkan daripada semua rakyat negara Islam. Maksudnya penduduk Madinah semua kena berperang. Maksudnya itu dipanggil semi profesional army ataupun militia. Maksudnya semua kena berperang. Tapi sejak penubuhan, bila yang betul-betul memperkenalkan tentera profesional yang mengambil tentera dari negara lain adalah Rom. Sebelum ni Sparta diambil oleh rakyat sendiri guna standing army. Sebab dia memang kehidupan dia berperang. Tapi kalau Rom, dia menggunakan rakyat lain dan dia dibagi gaji dan dia kata kalau dapat serve 2 tahun dia akan jadi rakyat Roma. Kalau Rom macam tu. So itulah antara profesional army yang pertama di dunia. Jadi so bila berubah zaman makin lama, akhirnya tentera ni menjadi satu kewajipan untuk setiap negara memiliki satu askar yang full time, yang supaya apa ni, defense negara tu dapat dipertahankan. So kita masuk sebenarnya, akhirnya yang ketiga ialah intelligence. Okay, kita tengok tadi tu first kali perang cannibal atau perang-perang zaman Age of the Sword. Hanya peperangan tu dia punya lah simple.
Sebenarnya simple, dia pun sebenarnya untuk sama tu sangat kompleks lah maksudnya. Dia di sini. Dan kalau kita tengok kelompok tu pernah ada, Rasulullah cara dia kumpul intelligence. Dia ambil, dia tengok berapa biji tamal, tanya budak kan. Berapa banyak unta dia sembelih, makan berapa banyak unta. So tu semua tu untuk menentukan bilang berapa banyak tentera yang ada. Ya. Jadi penting intelligence ni lah. Pertama sekali sebelum kita berperang, kita kena tahu berapa banyak bilang musuh kita, kat mana berperang, kat mana tanah yang sesuai. Dan yang paling penting sekali untuk zaman sekarang, dia nak buat, dipanggil satu istilah ialah misdirection, diversion and misdirection. Yang berlaku ialah waktu Perang Dunia Kedua. Contoh yang baik ialah waktu Perang Dunia Kedua. Lepas tu ada agensi dia panggil SOE dan OSS. Ni adalah precursor kepada CIA, MI6. Precursor maksudnya sebelum dia jadi CIA, dia dulu nama dia OSS. Panggil Office of Strategic Services. Ni apa? Alliance ke? Alliance. Jadi pada zaman ni, apa yang buat ialah waktu Perang Dunia Kedua, bila tentera sebelum landings D-Day yang dari Perang Dunia Kedua yang pantai tu, apa yang dia buat ialah dia hantar maklumat tipu, maklumat salah dekat pemerintahan Jerman, pemerintahan Nazi. Dia kata hari ni ada cuaca buruk, landing minggu depan. Hari ni tentera minyak habis, tak boleh landing. Hari ni kapal rosak duduk belakang. So akhirnya bila berlaku hari perang, yang tinggal dekat pantai-pantai, yang jaga pantai-pantai tu adalah askar-askar reserve. Askar reserve ni, istilah askar reserve ialah askar yang tak pernah berperang. Maksudnya askar yang penjaga di negara ni. Tentera main bangsa ni Nazi waktu tu berada di Russia untuk peperangan Rusia. So itulah antara tugas dia orang. Selain daripada dia orang ni akan menimbulkan kacau bilau dulu kat negara tu, buat kumpulan-kumpulan teroris tak ada teroris. Sekarang bagi teroris. Buat kumpulan kecil-kecil yang akan kacau pengangkutan, kacau logistik, kacau tempat-tempat simpan senjata dan lain-lain, kumpul maklumat, curi maklumat. Okay. So akhirnya bila berubah, dan zaman sekarang pula lebih canggih lagi dan semakin canggih. Dan perubahan intelligence ni kita akan masuk, kita nak sebab ni satu tajuk spesifik.